Alam adalah keajaiban di dunia kita yang tak ternilai harganya. Keindahan dan keunikan alam semula jadi yang ada di seluruh dunia tidak hanya memberikan kehidupan bagi berbagai spesies, tetapi juga menjadi tempat di mana manusia dapat bersatu dengan alam dan merenungkan kebesaran Tuhan. Tahukah semua menikmati persekitaran yang bersih dan selamat adalah hak kita. Ia menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaga alam sekitar. Manusia dan alam sekitar umpama air dan tebing dalam satu ekosistem. Alam sekitar menjadi tempat dihuni oleh manusia dan manusia menggunakan alam sekitar untuk memenuhi kehendak dan keperluan kehidupan. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan etika alam sekitar? Dari sudut etimologi, etika berasal daripada perkataan Yunani ethos yang bererti budaya, cara hidup atau larangan masyarakat. Etika juga diklasifikasikan sebagai peraturan yang mempunyai kesan baik dan buruk untuk dijadikan panduan kepada manusia dalam berfikir dan bertindak. Pada pendapat saya, etika alam sekitar telah menjadi satu disiplin pengajian yang semakin berkembang di seluruh dunia. Disiplin ini boleh dikategorikan sebagai satu kajian falsafah yang diharapkan dapat menjadi satu penyelesaian dasar terhadap krisis alam sekitar dan globalisasi yang dihadapi masa kini. Sungguh pun etika alam sekitar merupakan satu disiplin yang berkaitan dengan bidang falsafah. Ia juga mempunyai hubungan yang rapat dengan bidang-bidang lain, khususnya geografi dan juga ekologi. Etika persekitaran ataupun environmental ethics adalah satu cabang etika yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan alam sekitar. Pada abad ke-18 dan ke-19, ahli falsafah seperti Immanuel Kant dan Jeremy Bentham lebih menumpukan kepada etika antroposentrik, iaitu pandangan tentang kepentingan manusia lebih penting daripada kepentingan alam semula jadi. Namun pada abad ke-20, perhatian manusia beralih kepada etika alam sekitar, terutamanya selepas penerbitan buku Silent Spring oleh Rachel Carson pada tahun 1962 yang membincangkan bahaya penggunaan racun perosak dan kesan terhadap alam sekitar serta kesihatan manusia. Buku ini telah mencetuskan gerakan alam sekitar yang semakin menekankan kepentingan menjaga alam sekitar. Selepas itu, pada tahun 1972, Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah bersidang mengenai alam sekitar dan pembangunan telah diadakan di Stockholm, Sweden. Persidangan ini merupakan acara antarabangsa pertama yang serius untuk menangani isu alam sekitar dan menekankan bahawa alam sekitar merupakan isu global yang mesti dihadapi bersama oleh semua negara. Sejak itu, banyak organisasi alam sekitar dan gerakan sosial telah muncul di seluruh dunia memperjuangkan hak alam sekitar dan kelestarian. Perkembangan selanjutnya pada zaman itu telah membawa isu alam sekitar menjadi perhatian di seluruh dunia, terutamanya sejak awal abad ke-21 dengan perubahan iklim, pencemaran dan kemerosotan alam sekitar menjadi isu yang semakin mendesak. Hari ini, etika alam sekitar merupakan subjek kajian yang penting dalam falsafah, sosiologi, sains alam sekitar, dengan ramai saintis dan ahli etika berusaha untuk mencari penyelesaian kepada masalah alam sekitar yang semakin kompleks dan mendesak. Hubungan antara manusia dan alam sekitar berkait rapat antara satu sama lain. Manusia memerlukan alam sekitar untuk memenuhi keperluannya, manakala alam sekitar memerlukan manusia untuk dipelihara dan dipelihara. Alam sekitar dan manusia mempunyai hubung kait yang kompleks dan dinamik. Manusia dan alam semula jadi saling mempengaruhi antara satu sama lain. Manusia menggunakan sumber alam untuk memenuhi keperluan mereka
manakala alam sekitar menyediakan perkhidmatan ekosistem yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Namun, aktiviti manusia yang tidak terkawal boleh merosakkan alam sekitar dan mengancam keselamatan manusia. Pembangunan mampan mesti mempertimbangkan kesan terhadap alam sekitar dan mengutamakan kepentingan jangka panjang untuk mencapai keseimbangan antara keperluan manusia dan pemeliharaan alam sekitar. Manusia menggunakan alam sekitar sebagai sumber, tetapi penggunaan sumber yang berlebihan dan tidak terkawal pun berbahaya. Alam sekitar termasuk masalah pembuangan plastik, kilang yang menghasilkan bahan sisa toksik dan berbahaya yang sukar dibuang, pencemaran sungai yang menyebabkan gangguan air. Seterusnya, isu alam sekitar disebabkan oleh manusia adalah pembangunan yang tidak sekata yang disebabkan oleh pengembangan perindustrian dan mengembangkan perbandaran, dan juga ekosistem telah agak diubah oleh eksploitasi sumber semula jadi penebangan pokok dan pembinaan rumah yang kebanyakan dan juga penanaman tumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah perlu untuk melangsungkan hidup manusia. Sebagai sebuah negara pembangunan negara yang kaya, ekonomi Malaysia berkembang dengan pantas kerana kehadiran sektor perindustrian yang merangkumi getah bahan kimia dan juga terutamanya elektronik. Apabila kadar pengeluaran meningkat, iaitu kebanyakan pencemaran gas organik dan bukan organik, bahan kimia dan juga habuk dilepaskan ke atmosfer. Akibatnya Malaysia akan menghadapi isu alam sekitar hanya yang menjadi lebih teruk akibat pencemaran dan kehabisan sumber ataupun pencemaran udara yang teruk. Tahap pencemaran udara juga sangat tinggi sebab aktiviti manusia yang dipersalahkan untuk pembakaran sampah di kawasan kejiranan kediaman dan juga pembakaran untuk tujuan keagamaan adalah contoh pembakaran terbuka yang lain. Selain itu, pencemaran udara disebabkan oleh asap dan bahan kimia dari perindustrian yang banyak berbahaya, termasuk karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida dan juga bahan zarah yang dikeluarkan oleh exhaust kereta dan kenderaan lain-lain. Banyak contoh menyedihkan adalah hasil daripada tingkah laku yang tidak diterkawal. Oh, jadi apa cara untuk melestarikan alam sekitar? Bila bercakap mengenai langkah melestarikan alam sekitar, terdapat persoalan-persoalan yang penting untuk kita renungkan. Adakah kita sedar akan keadaan alam sekitar kita? Adakah kita tahu bahawa setiap tindakan kita mempunyai kesan kepada alam sekitar kita? Kita seharusnya mempunyai kesedaran tinggi tentang alam sekitar kita. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, kita sering sekali lupa bahawa alam sekitar kita adalah aset yang sangat berharga dan perlu dijaga dengan baik. Meningkatkan kesedaran diri terhadap alam sekitar bukanlah sesuatu yang susah untuk dilakukan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memulakan dengan tindakan kecil.
seperti membuang sampah pada tempat yang betul dan mengambil berat tentang cara kita menggunakan sumber-sumber alam sekitar kita. Selain itu, kita juga boleh membaca dan mendapatkan maklumat mengenai alam sekitar daripada sumber yang tepat seperti buku dan artikel berkaitan alam sekitar. Kita juga boleh mengambil inisiatif untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan alam sekitar seperti gotong royong, membersihkan kawasan bersejarah dan kawasan perumahan. Kita perlu ingat bahawa tindakan kecil kita sehari-hari mempunyai kesan yang besar terhadap alam sekitar kita. Kita sebagai generasi hari ini seharusnya memainkan peranan penting dalam memelihara dan menjaga alam sekitar kita untuk generasi akan datang. Jadi, mari kita bersama-sama meningkatkan kesedaran diri terhadap alam sekitar dan ambil tindakan positif untuk menjaga alam sekitar kita. Nilai etika sangat penting dan sangat perlu dititik beratkan dalam kehidupan manusia. Pembangunan yang pesat juga tidak dinafikan mendorong kepada berlakunya eksploitasi terhadap alam sekitar. Dengan itu, individu harus sedar akan permasalahan ini dan juga meningkatkan kualiti dalam semua program atau kempen alam sekitar yang dijalankan di pelbagai peringkat. Sesungguhnya, kita mahu hidup dalam negara yang aman, bersih dan ceria untuk selama-lamanya. Bak kata pepatah, bulat air kerana bentung, bulat manusia kerana muafakat. Diharapkan pada masa akan datang, masyarakat akan lebih peka terhadap masalah yang membabitkan alam sekitar dan terus mencari jalan penyelesaian agar alam sekitar terus terjamin. Slogan cintailah alam sekitar perlu ada dalam diri setiap individu. Sekian saja untuk hari ini. Saya Nurul Hidayah mengundur diri. Assalamualaikum.